Kopi Vosian, Salam Malaysia Medani, Izo Iritasha Joanis Mijol. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berangkat mengunjungi Perkampungan Budaya KDCA di Penampang hari ini. Perkampungan Budaya Persatuan Kebudayaan Kadasan Dusun KDCA di Penampang menerima kunjungan tetamu istimewa hari ini apabila menjadi destinasi persinggahan konvoi Kembara Kenali Borneo yang memasuki hari kelima dan terakhir di Sabah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang tiba kira-kira 9.30 pagi nyata ceria melihat sendiri kebudayaan tradisi masyarakat pelbagai etnik di Sabah. Malah pasangan diraja turut berkenan menyertai aktiviti budaya di Rumah Tradisi Masyarakat Pelbagai Kaum di KDCA. Di Rumah Tradisi Etnik Murut, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan menyertai aktiviti menyumpit dan demonstrasi lompatan lansaran oleh kumpulan penari Murut. Pasangan diraja ini turut berkenan menyertai aktiviti melastik. Tunku Azizah juga berkenan menyertai demonstrasi masakan tradisi boso ikan goreng iaitu makanan tradisi seakan-akan pekasam dan menjadi makanan tradisi masyarakat Sabah terutamanya kaum Kadasan Dusun serta Murut. KDCA yang terletak kira-kira 9 km dari Kota Kinabalu adalah lokasi tetap acara kemuncak Pesta Keamatan pada 30 dan 31 Mei sejak lebih 30 tahun lepas. Lokasi ikonik ini juga sering menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan pertandingan akhir Ratu Pesta Keamatan atau Unduk Ngadau. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik yang juga Ahli Parlimen Penampang dan Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Semasa lawatan itu, Seri Paduka berdua turut berkenan bersantap bersama rakyat sebelum berangkat pada 11.15 pagi untuk meneruskan Kembara Kenali Borneo ke Sipitang. Mewakili rakyat Penampang dan juga sebagai Parlimen Penampang, saya ingin mengeluhkan kehadiran di-Pertuan Agong Rumah Kesan KDCA yang berada dalam kawasan Penampang. Dan saya melihat reaksinya daripada Pekan Dungun ke Rumah Kesan ini, rakyat Penampang orang ramai sudah beratur di tepi jalan untuk menunggu peribadatan yang di-Pertuan Agong, dan ini menunjukkan sambutan yang begitu merangsangkan, begitu baik sekali terhadap peribadatan dan kehadiran di-Pertuan Agong Penampang. Saya berharap Agung akan mengenali Penampang dengan lebih baik lagi selepas kunjungan ini dan juga boleh membisikkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang mana sentiasa beliau akan panggil sebelum mesyuarat Jemaah Menteri antara lainnya keperluan-keperluan yang mungkin telah disampaikan oleh rakyat Penampang yang berkesempatan menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka kepada Yang di-Pertuan Agong sepanjang kunjungan beliau di daerah Penampang pada hari ini, dan saya melihat ini sesuatu yang sangat positif sekali. Sejak menjejakkan kaki ke Sabah pada 3 September lalu, ribuan rakyat Sabah menantikan keberangkatan tiba Seri Paduka berdua di setiap laluan konvoi membawa rombongan diraja, tidak kira di bandar maupun desa. Malah di sepanjang perjalanan ke lokasi, bahu jalan turut dibarisi masyarakat setempat yang melambaikan tangan sambil merakamkan video dan mengambil swafoto apabila rombongan diraja melalui kawasan mereka. Selepas KDCA, Seri Paduka berdua dan konvoi Kembara Kenali Borneo berangkat menuju ke Sipitang sebelum melintasi sempadan Sabah Sarawak untuk ke Brunei dan mengakhiri hari kelima Kembara Kenali Borneo di Sabah.
Kembara kenali Borneo pada 3 hingga 13 September yang bermula di Tawau Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Sarawak merangkumi jarak perjalanan sejauh 2,154 km menelusuri lebuh rayapan Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Inilah kali pertama beliau berjumpa dengan rakyat jelata daripada Tawau sehingga ke Pinampang pada hari ini dan akan diteruskan ke Sarawak dan sesuai dengan matlamat kembara kenali Borneo ini, saya amat yakin yang di Pertuan Agong ini ingin sangat mengenali apakah etnik-etnik ada yang di Sabah, apakah kebudayaan mereka, apakah bahasa mereka, apakah rumah tradisi mereka, dan apakah pembangunan yang telah dinikmati dicapai oleh setiap etnik ini. Dan saya amat yakin inilah yang akan ditunjukkan oleh pimpinan DCA. 5 fokus utama digariskan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2024. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, ia penting bagi merealisasikan pembangunan ekonomi yang mampan dan mewujudkan negara keusahawanan unggul. Katanya 5 fokus utama bagi inisiatif Belanjawan 2024 itu dikenal pasti hasil maklum balas yang diperoleh secara terus melalui sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan mewakili Persatuan, Dewan Perniagaan, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, koperasi dan agensi-agensi kerajaan. Antara fokus utama itu ialah mempertingkatkan penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam sektor bernilai tinggi bagi menembusi pasaran global. Iwan berkata demikian ketika berucap pada Dialog Belanjawan 2024 bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP di ITCC di Penampang hari ini. Katanya KUSKOP sentiasa peka dan prihatin dalam memastikan para usahawan dan koperasi terus berdaya tahan serta maju dalam pasaran tempatan dan mengembangkan pasaran keluar negara. Ini sejajar dengan peranan kementeriannya yang bertanggungjawab menyediakan sebuah ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif. Katanya objektif penyediaan inisiatif utama Belanjawan KUSKOP 2024 adalah untuk mencapai sasaran nasional yang ditetapkan dalam tempoh kajian separuh panggal rancangan Malaysia ke-12. Serta menyumbang kepada pencapaian dasar keusahawanan nasional di KN 2023. Iwan berkata penyediaan inisiatif utama Belanjawan ini adalah sejajar dengan hala tuju kementerian dan aspirasi ekonomi madani, iaitu memperkasa rakyat dan menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia serta meningkatkan darjah hidup rakyat. 6 daripada 54 cadangan inisiatif utama Belanjawan KUSKOP 2024 bakal dimasukkan dalam ucapan Belanjawan Perdana Menteri bulan hadapan. 6 daripada 54 cadangan inisiatif utama Belanjawan KUSKOP 2024 akan dimasukkan dalam ucapan Belanjawan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2024 di Parlimen bulan hadapan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, kesemua 54 inisiatif utama Belanjawan KUSKOP 2024 adalah keutamaan kementeriannya. Namun 6 daripada inisiatif berkenaan membawa impak besar kepada rakyat secara keseluruhannya. Ini adalah cadangan utama kita di kementerian. 6 di antara semua 54 itu saya pikir semua kementerian diminta untuk mengenal pasti apa yang ingin dimasukkan di dalam ucapan Belanjawan, dan 6 perkara inilah yang telah kita sampaikan, kemukakan, dan secara dasarnya dipersetujui untuk dimasukkan di dalam ucapan bajet. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Dialog Belanjawan 2024 bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi di ITCC Penampang hari ini. Turut hadir Ketua Setiausaha KUSKOP Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan KUSKOP Datuk Zamri Saleh, ketua-ketua agensi di bawah kementerian dan pegawai-pegawai kanan KUSKOP.
Keperluan premis perniagaan antara cadangan usahawan Sabah dan Sarawak dalam Dialog Belanjawan 2024 bagi Kuskop. Dialog Belanjawan 2024 bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop diadakan di ITCC Penampang hari ini bagi semua pemain industri Sabah dan Sarawak. Sesi ini dihadiri wakil-wakil persatuan, koperasi, perusahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS, penjajah dan peniaga kecil-kecilan. Sesi dialog bagi mendapatkan maklum balas secara terus daripada para pemegang taruh yang terlibat dalam agenda pembangunan keusahawanan negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, dialog seumpama itu telah pun diadakan bagi pemain industri Malaysia Barat di Kuala Lumpur baru-baru ini. Berkaitan dengan hasrat dan aspirasi mereka dalam penyediaan Belanjawan Madani 2024 yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di Parlimen pada bulan hadapan. Dan wajar bagi kementerian untuk kita mengadakan dua sisi dialog ini, satu di Kuala Lumpur bagi stakeholders kita yang berada di Malaysia Barat dan seterusnya di Penampang pada hari ini untuk mendengar pandangan dan cadangan daripada stakeholders kita di Malaysia Timur pula, iaitu daripada Sabah dan Sarawak. Sebanyak 17 orang yang mewakili pelbagai persatuan, koperasi dan organisasi masing-masing telah menyatakan isu-isu, pandangan dan cadangan-cadangan mereka yang kita terima baik, sambut baik. Banyak yang telah dimasukkan dalam cadangan asal kita, inisiatif yang kita kemukakan kepada Kementerian Kewangan. Keperluan premis perniagaan antara cadangan usahawan Sabah dan Sarawak dalam sesi ini. Kita masih ada ruang beberapa siri perbincangan Kabinet yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan di dalam Kabinet bahawa ahli-ahli Kabinet juga boleh membangkitkan sekiranya ada lagi cadangan-cadangan lain yang boleh dimasukkan di dalam belanjawan ini, dan itu sebabnya kita berada di Sabah pada hari ini untuk mendengar daripada stakeholders kita di Malaysia Timur. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas dialog Belanjawan 2024 bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi di ITCC Penampang hari ini. Mengenai cadangan peserta dalam dialog itu, Iwan berkata secara kesimpulannya ia melibatkan pelbagai isu, termasuk berkaitan pembiayaan sama ada keran atau pinjaman, penyediaan lebih banyak premis perniagaan seperti hub keusahawanan dan ruang niaga serta pusat pemprosesan dan naik taraf kemudahan. Cadangan supaya lebih banyak latihan keusahawanan bukan sahaja untuk koperasi tetapi kepada usahawan kecil dan sederhana termasuk usahawan mikro dan informal di Sabah turut diutarakan. Mereka turut memberikan pandangan mengenai isu pelesenan, proses permohonan pembiayaan, kriteria dan syarat yang perlu ditambah baik. Berkaitan dengan program pembangunan ataupun penganjuran pelbagai program seperti Expo di dalam Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak, cadangan mereka membawa usahawan Sabah Sarawak ke luar negara misalnya, juga dicadangkan, dan ini semua baik dan memang berada di dalam cadangan 54 cadangan yang telah kita kemukakan kepada Kementerian Kewangan. Ketuhanan, salam Pisang Puruan.